Dan jika kencing pula, tadi jalan belakang, ni royak jalan depan pula. Cara belah mana jalan depan? Maka jangan segera. Apa maksud segera? Terus basuh, jangan. Kepada membasuh akan dia. Jangan basuh teruslah kopok lekor tu. Kecil-kecil perak basuh terus, jangan lagi. Nampak lagi? Dia tak beri kita kecil-kecil habis tu, kita selalu basuh. Dia suruh buat gini. Melainkan kemudian. Apa maksud kemudian? Selepas. Daripada sehabis-habis sejak. Melainkan sejak air dalam kopok lekor kita tu. Fahamlah kopok lekor ni. Tiap-tiap kita ada seorang sebutung. Tuhan beri. Dia panggil peluru. Hak ada doti tu tak tembak langsung. Dia suruh beri sejak ni. Hak dalam ni. Nampak lagi? Baru basuh. Sebab apa? Kalau kita kecing terbit lepas tu kita basuh, kadang-kadang dia keluar pula bahan-bahan yang tertinggal dalam kemaluan kita tu. Ketika tu kita dalam keadaan najis, kita semayang jadi tak sah kerana bersangkut dengan najis. Sebab tu satu hari Rasulullah lalu di satu kubur, Nabi kata dalam kubur ini ada orang kena siksa kerana dia bersangkut dengan kencing, dan dia orang yang mengandung domba. Kencing tak basuh ni, maka ulama bahak dalam kitab Bahrul Mazi ya. Bila mana kencing tak lawah molek, terbit kelik, dia pergi semayang, maka dia semayang dalam najis, maka syarat sah semayang mesti suci daripada najis. Nampak lagi? Oleh kerana tu semayang dia tak terima selalu. Nampak lagi? Kerana dia dalam najis. Oleh itu sebelum kencing, selepas kencing, kena buat perkara yang kita yakin supaya tak ada kencing dalam kemaluan dah. Tengok. Daripada habis sejak, kena beri habis. Kencing tu yang duduk dalam kemaluan tu, dalam kopok lekor tu. Dengan cara balas mana? Dengan cara berjalan-jalan. Dengan kita berjalan itulah keluar sisa-sisa air dalam batang kita tu. Tapi kalau mani tak apa. Tak kena mani sekali lagi dah. Kita buat kerja malam tu. Tak ada projek lah. Nak royak belah mana dah? Buat projek kita mani molek lah. Siap dah lah kita pun. Dengan luruk molek dah. Duk-duk sagi puek terbit le. Ni sisa hak semalam ni. Tak kena mani dah. Kena basuh gitu ya. Sebab apa tak kena mani? Sebab terbit dengan tidak sedap. Tapi kalau terbit sedap, hak tu tajuk lain. Terbit hak mula tadi tu sedap. Masa projek tu terbit sedap. Tapi terbit lepas sisa tu dah. Ketika tu kena basuh saja. Basuh kerana diluati dia panggil. Tak perlu kena mani pula lah. Saya dah tanya pula kalau mani dia. Mani kadang-kadang dia tak terbit habis. Habis-habis kerja tu mani wajib siap dah. Tapi dia terbit pula sekali. Cereng terbit dalam keadaan tak sedap, tu basuh saja. Tak kena duk mani lain dah. Ada pun hak ni air kecil ni pula. Tengok nah. Ingat dia ada 4 benda lah badan kita. Yang najis iaitu air kecil. Nampak tak? Air kecil dia najis. Nombor 2 air mazi. Air mazi dah tak? Air mazi ni dia rupa getah timun. Tu. Kita ada pok dokok tu kita tulah kopok lekor tu. Dia air gerang. Masa gerang tu dia jadi tank lekat tu. Tu kalau kena kain baju tu dia najis tu. Air nombor 3 air wadi dia panggil. Air wadi ni orang kerja berat. Kerja balak bawa cingsu tarik berat-berat. Tak tahu. Bila kita letih dia terbit itu, dia keruh. Air itu juga najis. Air ni keluar pada orang balik dan tidak balik. Budak tak balik terbit, budak sokang. Lawang lari keliling padang. Terbit air tu. Dia panggil air wadi.
Balik pun terbit. Air mazi terbit pada orang balik saja. Ni kita dalam badan pun tak tahu. Tahu. Lepas tu royak Islam. Ada setengah ni. Mengaji tak mau. Ni masalah. Ni berdoa ni. Kena reti ni. Kena mengaji ni. Kena hajar ni. Tidak ibadat tak sah. Tak sunat beza. Maka yang suci hanya air mani saja. Air mani suci. Air mani binatang pun suci. Air mani kita pun suci. Sebab tu telur penyu boleh makan. Sebab jadi daripada ada air mani. Lagi ada jadi gitu boleh. Air mani. Kecuali air mani terbit daripada babi dengan anjing. Air mani kita suci. Kena keng. Boleh semayang tak? Boleh semayang tak? Dia tak batas semayang. Kerana dia suci air mani ni. Tu imam kalau pagi tu saruk keng gi mari keng hak pakai semalam. Tak kira. Tengok betul pun ni. Makmum belakang kata aku nak mufrakah ke tak? Tak ada kena mufrakah betegi ke dia lah. Tu imam ni karuk sungguh. Tak ada nak rabuk keng lain, keng hak tu ya ada pun. Bertapung iman ni. Tak apa. Dia iman. Tetapi disucikan kerana ia yang diluati. Makna dia yang diberkelah orang panggil. Orang Bali panggil apa? Napak ye. Payah nak goyak ni. Bahasa Bali ni huduh ni. Napak kemang. Tetapi pada segi hukum dia tidak najis. Jadi iman ni bukan najis. Yang najis 3 air tadi. Ingat air badan kita ada 4 putih. Gini. Jadi oleh kerana air kecil ni najis lah. Dia suruh kita berjalan-jalan dulu lepas kecil. Duk melila kat dalam bilik air lalu lah. Supaya terbit-terbit. Baru basuh. Dan berdehem. Kalau malah berjalan pun berdehem tak apalah. Sebab saluran tu sakut dengan tali perut ni. Sakut dengan kopok lekor kita ni. Bila dia ceruh tubik. Tubik hak dalam saluran tu. Baru boleh basuh. Tidak lagi dia ceriak tubik. Dapat lagi. Jadi gitu. Beberapa kali ataupun diluruk-luruk. Adalah kitab kata ni. Dia suruh luruk. Luruk itulah, tapi jangan luruk lama sangat. Jadi kerja lain lagi. Luruk biar agak terbit lah. Jangan luruk panjang sangat. Payah cerita lagi. Luruk biar agak terbit. Itulah. Cari terbit lain pula. Luruk banyak sangat. Luruk biar tu terbit. Boleh juga. Macam-macam cara lah. Maka barulah dibasuh akan dia kopok lekor tadi ni. Baru basuh kopok lekor tu klik. Barulah suci tu cara kencing. Kalau tak buat gitu ibadat dalam najis tak sah. Berpuluh tahun dah dia ibadat tak tahu. Kerana tidak betul cara suci, dia tidak diterima segala ibadat yang tidak bersakut seperti kita perlu cuci baca khutbah, nak semayang. Lagi kerja kontrak tak apa. Ni azan nak pergi buat kerja semai dia. Dia kecil terbit pergi di kain dia bukan jadi pelama, bukan kain nak kerja mayang. Ni tajuk dia awak nak buat ibadat ni. Seperti semayang mesti suci daripada najis, maka kena jaga molek-molek. Tetapi memang kita penyakit lah. Penyakit ni tak apa? Penyakit kecil tak lawah. Hak ni tak payah. Alah lagi tu. Salah orang kita tua lah, tugas berat lama sangat. Orang putih panggil apa? Alamak, tugas berat lah orang panggil. Hak duty. Masa muda-muda kerja kuat. Bila umur 60, 65 tengah basopi ni, dah jadi kena dah. Ring dia pun kena, piston pun kena. Jadi filter dia pun tak boleh tahan dah. Nampak lagi? Saya boleh tahan lagi. Saya baru 49. Nampak yang muka tua. Nampak lagi? Tapi muda lagi. Jangan kata saya tua leh. Saya biasa kuat ceramah dengan Ustaz Sidina Tok Guru. Dia kata sebaya, mana sebaya dia tua teruk dah. Aku muda lagi. Janggut sebelah bulu kening pun ni ubah. Aduh. Anak saya haluh-haluh lagi. Saya hantar anak pergi sekolah, dia kata hantar cucu pelama anakku lah. Nampak lah kita teman-teman gitu. Kalau kita memang kecing tak lawah, hak ni penyakit. Kecing tak lawah ni bukan sabit apa, setengah kata kerana sebab kita kecing dalam air.
Seperti kita mani panah legung. Nah, berenang dalam sungai lo ni. Berenang tu terang kecincang, sedap kecil air ni. Tetapi dia penyakit. Oh, apa lagi? Macam kita mani sungai jenis berenang, kolam-kolam tu, kecil air dilarang tu. Dari segi kesihatan tak boleh. Sebab dia menyebabkan penyakit kecil tak lawas. Bila kecil air, bila kecil tak lawas ni tak payah dah. Sita basuh ya tubik tak berhenti. Hak ni dia panggil kaedah dia iza daqa amru ittasa. Iza daqa amru, apabila sempit satu urusan diperluaskan klik. Ni gitu. Nah, apa dia? Asalnya jadi payah lah. Sempit dah nak sembahyang payah. Cara dia boleh. Hukum sembahyang kena juga. Kita basuh-basuh semua, ambil sembahyang, kita baluk dulu. Basuh-basuh baluk dulu. Entah kopok lekor kita tu. Pandai-pandailah tutup lubang dia tu, belik ke mana pun, selup plastik ke apa nak. Baluk tak gitu. Ambil sembahyang selalu setelah masuk waktu. Ketika itu terbit, dimaafkan dah. Sebab kita musyaqqah, dia kata. Al-musyaqqatu tajlibu taysir. Adalah kaedah dia kata apa? Bermula kepayahan itu menjadi jalan kemudahan. Tetapi berubah lega. Ubah lega kelik. Jangan ada buat gitu lah. Sebab dia kaedah al-amru iza tasa'adaqa. Satu urusan ni bila sudah jadi luah, jadi sempit balik. Apa maksud luah? Kita tak ada lah jadi susah macam kena gitu, maka kena macam biasa dah lah. Tak payah duduk balik. Kalau kecing cenek tubik tu kena cuci lah. Buat macam ni. Ini bagi orang yang luah lah. Tengok khala musannif rahimakumullah. Ni cara lah. Cara gitu. Khala musannif rahimakumullah. Maka barulah dibasuh akan dia kemaluan tadi, kecing tadi. Begitu juga orang betina yang basah darah tak berhenti. Kami paling panggil darah besar. Kita paling panggil besar ni. Dia terbit. Darah semandangan dalam kitab sebut. Yang ni darah yang basah terbit tak beradu, bukan darah haid dia. Dia terbit direct. Hak ni boleh jimak darah ni. Orang terbit darah ni boleh jimak dan wajib semayang atas dia. Maka dia buat macam hak ayat tadi ni. Basuh belak. Tak sudah belak macam mana ikut dia lah. Dia pandai lah. Tutup empangan dia tu. Lepas tu semayang. Terbit darah tak apalah, dimaafkan. Hukum semayang kena. Tengok deh. Maka barulah dibasuh akan dia baru basuh. Dia kena cara belah tu. Baru basuh, barulah ibadat jadi mulai. Kalau tidak tahu pula kopi. Wak letih sajalah dia. Duk ibadat puluh tahun dah tak tahu kena belah tu. Aku nak buat gena. Bukan pasal buat gena. Bukan nak buat gena. Mu tak mengaji cinta pelama. Orang duk bersyarah gagak duk tengok TV ya. Ni masalah. Tengok siaran TV ni mapuh depan TV lah, tak habis siaran ni. Fardu ain kena mengaji. Tengok. Dan banyak orang ni, tuan guru ni sebut ni. Dan banyak orang kena siksa kubur. Dengan sebab tiada suci basuh kencing. Sebab apa? Tak siksa kubur, tak siksa kena semayang, tak sah. Dia pegang Quran pun jadi haram sebab dia ada najis. Apa lagi? Benar najis lah. Yang bersakut tu dia mari semayang tak boleh. Benar-benar najis dia tu. Tengok. Ingat kamu pada tempat itu. Apa maksud? Pada tempat perkara-perkara kencing tadi tu. Ingat kamu bab kencing tu. Cara-cara perkara-perkara suci ni kena belajar. Bak basuh punggung tadi, bak kucing tadi. Iaitu baru dengan mengaji. Kena mengaji. Nampak kena mengaji. Mengaji tengok guru gini. Guru ni bukan nanti guru terkenal. Tetapi cari guru yang terkenal ilmunya. Gitu. Kadang-kadang kita cari nama guru, pakar PhD, master, dia aku mengaji dengan dia. Dia bukan suruh cari gitu.
Dia suruh cari mengajilah kamu dengan guru yang masyhur ilmunya. Ilmunya sepakat dengan ulama-ulama lain. Kita duk mengaji banyaklah royak macam tu baru kena. Ni dalam ramai-ramai orang duk dengar di Malaysia guru ni beribu-ribu kan, dia seorang cakap beling. Jangan mengaji jenis tu. Kita sini mengaji dengan guru yang masyhur. Dia suruh mengaji guru yang ilmunya masyhur. Seperti kita mengaji ilmu sifat 20. Ilmu ni masyhur di Nusantara ni. Di Thailand, Indonesia, Malaysia kita ni semua boleh kata. Ilmu tu semacam saja dia royak. Maka mengajilah walau guru tu tak masyhur. Nampak lagi? Kalau guru tu masyhur atau ada tanda karomah. Seperti tok guru boleh terbang ataupun merik. Tetapi ilmu dia royak tu tak muafakat dengan ulama-ulama yang kita duk mengaji. Pelik ni. Aku tak bisa dengar ni. Tapi dia boleh terbang. Dia buah tu. Kita buah tu. Ustaz Zamri Janggut dia naik kereta ya. Ustaz nu royak balas lain. Dia kata, Imani ni najis. Kita duk dengar tok guru di pondok ke ustaz royak Imani tak najis. Tiba-tiba dia kata Imani najis. Jadi bertentang dengan guru-guru banyak. Tapi nak terbit kelas lagi, dia pakai zam-zam, Allah kazam, piung terbang. Nak mengaji tak Zamrika dengan tok guru terbang ni. Tapi ilmu dia bercanggah dengan hak lain. Lawak lagi. Gitu faham eh. Mengaji ni dia bukan ni kita dak nak cari tok guru hak ada lulusan master ni. Kita bengong mengaji bawah pun tak ketahuan. Nak pergi mengaji hak kemah-kemah. Tinggi-tinggi telasung. Hak bawah pun fardu ain dulu. Ngaji fardu ain dulu. Reti fardu ain lepas diri dulu. Apa maksud fardu ain? Fardu tu wajib, ain tu butir mata. Fardu ain ni fardu atas tiap-tiap butir mata. Sendiri-sendiri dia panggil. Bukan sendiri jemaah Abdullah tu. Sendiri diri sendiri tu wajib atas kita tu. Jangan duk kalau nak hak tinggi-tinggi lagu tu. Kadang-kadang fardu kifayah kita pergi puluhan tu. Hak fardu ain diri tak lepas. Ni fardu ain ni. Ni belama tak tu lagi. Tengok qala musannif rahimakumullah. Kadang-kadang baca tu hak tinggi-tinggi tu. Bahagian perundangan pun tu. Allah cara basuh kecil pun tak kerti mu nak sah mayang kena. Tak payah nah. Dia kena mengaji hak ni dulu. Sambil-sambil kita mengaji juga hak tu tak apalah. Ni puluh hak tinggi, hak bawah tak tahu. Hak ni penting sekali. Lepas Tuhan tanya kita hak ni dulu. Tengok. Pada tempat itu dengan mengaji dan cermat pada air. Hak pada masalah air tadilah dia suruh cermat. Tu bagi zaman dia lah. Nampak lagi. Bak membasuh pungkak ni berlebih-lebihan air tak apa walau dalam keadaan kita berpuasa. Kita berpuasa jika termasuk air dalam punggung oleh kerana menjerus akan punggung kita kerana berak dimaafkan. Dia beza sikit. Nampak lagi. Dia beza gitu. Dan bersuci. Belajar bab bersuci mengaji dia kata. Dan belajar juga bab cermat air tadi ni. Supaya sah sembahyang. Nak sah sembahyang ibu dia kena sah suci dari najis dulu. Suci daripada hadas besar dulu. Suci daripada hadas kecil. Ni mani wajib pun tak reti setengah tu. Nampak lagi. Cara mani hadas. Dia suruh kita duduk ketika mandi hadas. Nampak. Kerana duduk itu apa dah? Bila kita duduk maka anggota zohir terbuka. Orang perempuan ni bila dia bercakung waktu mandi, kawasan zohir yang timbul pada kemaluan dan punggung mereka ketika mereka duduk itulah anggota zohir yang wajib dia kena air. Tapi oleh kerana hari ni tak mengaji, pakai menikah ya.
kira geram nikah. Jumpa jantan betina menikah. Takak gambar kok lah benar tahu baca. Cara mani wajib kau tak tu boleh anak 18 orang lah. Bengong lagi mani wajib tak sah. Sebab apa? Mani sambil berdiri. Kalau bahasa punggung hak 24 tak apa, punggung hak 30 ni. Hak daging besar punggung hak nyo 10 putih tak lemuk. Dia jadi kelepek dia banyak. Kelepek ni orang panggil lapisan-lapisan tu banyak. Bila lapisan banyak, bila jeruk air tidak meratai syarat nak luluh mani wajib, air mesti meratai dan berjalan di kawasan anggota zahir. Anggota zahir pula mestilah dalam keadaan duduk. Maka mana-mana bahagian yang timbul ketika mana perempuan duduk, itulah anggota zahir. Baru sah mani wajib. Tapi oleh kerana tak mengaji dah untuk laki pun bengong. Laki bini pun bengong. Mani gitu ya. Ni, hak jenis tek lanyuk-lanyuk ni. Kelepek-kelepek kau ni. Ni kena selik habis ni. Tak apalah kau ni boleh selik. Punggung dia gitu. Juruan pun dalam. Terkapik lagi. Jeruk dia kena duduk tu. Cakung tu kawasan yang terbuka itu. Itulah zahir. Tapi ngajar gini nak buat gini dia kena goyak. Kena goyak lah. Tak goyak tak boleh. Jadi orang betina ni kena kelik hajar dia mani wajib kena duduk. Bila bercangkung yakni duduk, maka kawasan yang duduk itulah kawasan yang wajib dia kena air baru suci mandi. Kalau berdiri dia berkapuh punggung, tak timbul kawasan-kawasan yang dikatakan kawasan zuhir yang wajib kena air, maka tak sah mani wajib, habis tak sah semualah. Haram belaka lah. Nampak lagi. Qala musannif rahimahumullah. Jadi gitulah. Dia kitab dia royak habis gitu. Kita. Depan esok dia royak lah, tapi saya royak siap-siap lah ni.